Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Bertemu kita lagi untuk belajar bahasa Melayu bersama-sama saya, Cikgu Norma. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar standard pembelajaran 3.2.3 iaitu menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pelajaran, murid-murid dapat membaca petikan buah kuning telur dan melengkapkan bahan grafik. Manakala kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini ialah murid-murid dapat membaca petikan buah kuning telur dan melengkapkan bahan grafik sekurang-kurangnya 5 betul daripada 6 perkara yang diminta. Mari kita lihat apakah gambar yang cikgu paparkan di sini. Siapa tahu apakah nama buah ini? Ya, nama buah ini ialah buah kuning telur. Mungkin ada murid yang selalu nampak buah ini dan mungkin juga ada yang tidak pernah nampak. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tema 7 pertanian dan penternakan dengan tajuk Mari Bertani dan subtajuknya ialah buah kuning telur. Jika sudah sedia, mari kita buka buku teks muka surat 140. Pada hari ini, kita akan belajar kemahiran menulis dengan tajuk buah kuning telur. Mari kita baca bersama-sama. Buah kuning telur. Jiran Zara, Encik Rahim baru pulang dari Sabah. Beliau menghadiahkan beberapa biji buah kuning telur sebagai oleh-oleh dari sana. Oleh sebab teruja, Zara terus mendapatkan maklumat tentang buah itu daripada internet. Baiklah murid-murid. Berdasarkan perenggan yang awak baca ini, Encik Rahim iaitu jiran Zara telah menghadiahkan Zara dan keluarganya buah kuning telur yang dibawanya dari Sabah. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada kamu apakah maksud oleh-oleh? Ya, oleh-oleh ialah buah tangan ataupun hadiah yang diberikan kepada seseorang. Selalunya oleh-oleh ini berbentuk buah-buahan ataupun kuih-kuih. Zara tidak mengetahui apakah buah kuning telur itu. Jadi, Zara telah mendapatkan maklumat tentang buah tersebut daripada internet. Mari kita lihat bersama-sama maklumat berkaitan dengan buah kuning telur yang Zara dapat melalui pencariannya di laman web. Buah kuning telur. Buah kuning telur mempunyai kepanjangan antara 6 cm hingga 7 cm. Kulitnya licin dan nipis. Semasa putih
kulitnya berwarna hijau. Buah yang telah masak berwarna kuning atau jingga. Bahagian pulpa buah ini pejal, manis dan berlemak setelah masak. Terdapat 1 hingga 4 biji kecil dalam sebiji buah. Buah ini mengandungi pelbagai nutrien seperti karotena, vitamin A, vitamin C, niasin, tiamin, karbohidrat, kalsium dan fosforus. Buah ini sesuai dimakan segar dan boleh dijadikan puding, jam atau kek cawan. Buah ini mudah didapati di Sabah dan Sarawak. Kamu dikehendaki memahami apakah buah kuning telur itu. Mari kita lihat satu persatu berkaitan dengan buah ini. Buah kuning telur ini mempunyai bentuk yang panjang dalam 6 hingga 7 cm. Kulitnya pula licin dan nipis semasa putih. Semasa putih itu putih bermaksud masih muda. Putih bermaksud masih muda, kulitnya berwarna hijau. Manakala apabila sudah masak, kulitnya akan berwarna kuning atau jingga. Bahagian pulpa buah ini pejal. Bahagian pulpa maksudnya bahagian isi. Bahagian isi. Pejal maksudnya agak keras, tidak cair, manis dan berlemak. Terdapat 1 hingga 4 biji kecil dalam sebiji buah ya. Ini maksudnya biji kecil. Kadang-kadang ada buah kuning telur mempunyai 1 hingga 4 biji kecil. Buah ini juga mempunyai banyak vitamin dan nutrien ya untuk membantu tubuh badan dalam menangani penyakit. Buah kuning telur ini juga boleh dijadikan pelbagai produk makanan seperti puding, jam ataupun kek cawan. Buah puding ini juga sedap dimakan dalam keadaan segar. Baiklah, setelah kamu faham apakah dia buah kuning telur, kamu dikehendaki melihat bahan grafik yang disediakan di bawah petikan tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Bahan grafik ini mengkehendaki kamu mencari apakah ciri-ciri buah kuning telur. Yang pertama, kamu dikehendaki ciri berkaitan dengan kulit. Berdasarkan petikan, kita dikehendaki mencari maklumat berkaitan buah kuning telur. Mari kita lihat bersama-sama kembali petikan yang telah kamu baca tadi. Dalam maklumat berkaitan buah kuning telur ini, kita dikehendaki mencari maklumat tentang kulit buah ini. Ya, kulitnya licin dan nipis. Selain daripada itu, semasa muda ataupun semasa putih, kulitnya berwarna hijau. Dan apabila telah masak, kulitnya berwarna kuning atau jingga. Setelah kamu tahu mengenai ciri-ciri kulit,
kamu dikehendaki mengisikan ruangan di dalam bahan grafik tersebut. Setelah kita mencari berkaitan dengan ciri kulit buah kuning telur, kita dikehendaki mengisikan dalam ruangan di bahan grafik yang telah disediakan. Kita tahu kulit buah kuning telur tadi licin dan juga nipis. Selain itu, kita boleh juga menceritakan tentang warna buah kuning telur. Semasa putik, buahnya berwarna hijau. Manakala ketika sudah masak, berwarna kuning. Jadi kamu boleh tambah dalam ruangan di bawah warna hijau tersebut. Kamu boleh menulis ketika masak buah ini berwarna kuning. Baiklah, kita teruskan lagi untuk mencari ciri dalam bentuk saiz. Apakah saiz buah kuning telur? Mari kita lihat pada bahan berkaitan dengan buah kuning telur. Saiz tersebut ialah bentuk, ya. Jadi buah kuning telur mempunyai kepanjangan antara 6 cm hingga 7 cm. Jadi isikan maklumat ini ke dalam bahan grafik tersebut. Kita boleh isikan kepanjangan 6 cm hingga 7 cm. Seterusnya, kita dikehendaki mencari ciri berkaitan dengan biji buah kuning telur. Dalam bahan ini terdapat 1 hingga 4 biji kecil dalam 1 biji buah kuning telur. Kemudian kita isikan dalam bahan grafik kita. Ya, dalam ruangan ini kita dikehendaki menulis terdapat 1 hingga 4 biji kecil. Seterusnya, kita akan mencari pula untuk ciri buah kuning telur berkaitan dengan pulpa. Mari kita lihat pada bahan yang dicari oleh Zara dalam laman web. Bahagian pulpa ini pejal, manis dan berlemak setelah masak. Jadi setelah kita menganalisis dan mendapatkan maklumat berkaitan dengan pulpa, kita dikehendaki mengisikan dalam bahan grafik tadi. Untuk bahagian pulpa ini, cikgu ingin kamu isikan sendiri maklumat yang telah kamu dapat. Selain daripada pulpa, kamu juga dikehendaki mengisi nutrien-nutrien yang terdapat dalam buah kuning telur. Dan yang akhir sekali, cikgu ingin kamu isikan apakah produk yang dapat dihasilkan daripada buah kuning telur berdasarkan kepada bahan yang didapati oleh Zara dalam laman web tadi. Ini ialah latihan yang perlu kamu buat, iaitu lengkapkan peta iting yang diberikan dalam buku latihan. Setelah siap, tangkap layar dan hantar latihan tersebut di aplikasi Telegram ataupun di Google Classroom. Baiklah murid-murid,
Setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam PDPR Bahasa Melayu hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.